bertemu kita dalam International Conference on Islamic Research in Management Education, Social Science and Technology bagi tahun 2021. Saya ingin mentangkan satu tajuk kajian iaitu kompetensi kemahiran berfikir aras tinggi pengajaran ayat kefahaman Al-Quran dalam kalangan guru pendidikan Islam sekolah menengah. Merupakan pelajar ijazah Doktor Falsafah Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan ciri utama di peringkat global. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM mencirikan 6 ciri utama yang murid perlu ada untuk bersaing di peringkat global, iaitu antara salah satu cirinya ialah kemahiran berfikir. Yang kedua, kemahiran berfikir aras tinggi merupakan komponen utama dalam pengajaran kerana komponen utama yang perlu diajar berbanding elemen lain dalam pendidikan abad ke-21 menurut Brockhart, Monsaleh, Thompson, Fahim dan Monsaleh dan Campbell. Walaupun yang ketiga, walaupun terdapat faktor lain yang menyumbang kepada kemahiran berfikir aras tinggi, guru merupakan faktor utama. Kecekapan guru untuk melaksanakan dasar pendidikan memberi kesan kepada kualiti pendidikan. Kajian oleh Hu Fan Yang dan Nettizel Gilforis 2017, Rodero Santero dan Torres Cordelo 2017. Guru pendidikan Islam, di mana guru pendidikan Islam kurang kompeten dalam pengajaran kebat ayat kefahaman Al-Quran. Pendidikan lepas menunjukkan bahawa pengajaran kebat pendidikan Islam dilihat berhadapan dengan cabaran di mana GPI tidak kompeten dalam pelaksanaannya. Isu ini tertumpu kepada GPI yang kurang memberi fokus terhadap pengajaran kebat. Kajian oleh Ismail dan Osman, Nur Fariza, Nur Fadila dan Nuraini. Begitu juga bila merujuk kompetensi dia merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap GPI terhadap pengajaran kebat ayat kefahaman Al-Quran. Kajian-kajian lepas hanya tertumpu kepada tahap penguasaan GPI sama ada tinggi, sederhana atau rendah. Seperti kajian-kajian Muhammad Maliki, Maimun Aksa, Muhammad Adri Cik Noh, Muhammad Syaubari tertumpu kepada tahap tinggi, sederhana atau rendah. Namun tidak memfokus kepada ayat kefahaman Al-Quran. Dari penelitian saya sebagai pengkaji, saya mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara kajian yang menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Ini kerana bila kajian berdasarkan kualitatif, GPI dikatakan mempunyai pengetahuan, kemahiran yang sederhana, salah faham dan salah tafsiran terhadap pengajaran kebat. Namun, ini bertentangan dengan kajian kuantitatif yang mana mendapati tahap pengetahuan kemahiran guru adalah tinggi seperti kajian-kajian yang dibuat oleh penyelidik di bawah ini, Kasim Zakaria, Raja Abdullah, Said Khalid. Ini menunjukkan bahawa punca ni kerana GPI salah faham tentang maklum tentang kepentingan pengajaran kebat, tapi apabila amalan dapatan menunjukkan bahawa amalan adalah rendah. Justru dari kajian-kajian lepas juga menunjukkan bahawa kebanyakan model pengajaran memberi tumpuan kepada domain kognitif bila memperkatakan tentang kemahiran berfikir aras tinggi ini, seperti kajian Wanashira et al. 2018, dan bukan domain efektif atau psikomotor mengikut Speber 2005. Jadi domain utama taksonomi belum harus dikembangkan kepada konsep yang lebih dekat dengan ayat kefahaman Al-Quran ditambah dengan domain efektif. Jadi kepelbagaian teori, model, modul dan strategi pengajaran kebat yang diperdebatkan atas keinginan untuk meningkatkan keupayaan manusia berfikir sebenarnya telah meluas dalam sistem pendidikan di seluruh negara.
seluruh dunia. Jadi pelbagai tafsiran, pelbagai kaedah telah mencetuskan sebenarnya pertembungan di antara kefahaman yang dibentuk oleh Islam dan Barat, sehingga timbullah satu persoalan isunya apakah indikator sebenar yang menjadi standard di dalam menentukan kompetensi kebat dalam elemen kemahiran dalam elemen pengajaran ayat kefahaman Al-Quran. Dan inilah pertama, meneroka elemen-elemen kompetensi kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan oleh guru pendidikan Islam berdasarkan pakar iaitu pensyarah bidang pendidikan Islam, pakar kurikulum pendidikan Islam dan jurulatih utama pendidikan Islam. Dan sudah tentu persoalannya apakah elemen-elemen yang terbit daripada pandangan pakar tersebut. Yang kedua ialah menentukan elemen-elemen kompetensi kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan oleh guru pendidikan Islam. Sudah tentu tadi berdasarkan pakar, kali ini berdasarkan guru pendidikan Islam itu sendiri. Apakah elemen? Persoalannya apakah elemen yang akan lahir daripada kalangan guru pendidikan Islam. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti perbezaan elemen-elemen kompetensi kemahiran berfikir aras tinggi yang diperlukan oleh guru pendidikan Islam dalam pengajaran ayat kefahaman Al-Quran ini berdasarkan option, pengalaman mengajar dan kelayakan akademik. Jadi persoalan yang akan timbul nanti, adakah terdapat perbezaan? Untuk menjawab persoalan adakah terdapat perbezaan elemen kompetensi ini berdasarkan option, pengalaman mengajar dan kelayakan akademik. Dan yang terakhir objektifnya ialah menentukan kerangka kompetensi kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran kefahaman ayat Al-Quran bagi guru pendidikan Islam sekolah menengah. Jadi akhirnya persoalannya apakah kerangka sebenar bagi pengajaran ayat kefahaman Al-Quran guru pendidikan Islam sekolah menengah. Strategi penerokaan berterutan iaitu Mixed Method Explanatory Sequential Design, di mana untuk kualitatif dimulakan dengan kualitatif iaitu menggunakan purposive sampling, iaitu 3 pensyarah universiti, 1 pensyarah penuh dan 2 profesor madya. Yang kedua ialah seorang pegawai kurikulum yang telah berkhidmat yang berkhidmat 30 tahun, dan yang terakhirlah 2 jurulatih utama kebat pendidikan Islam. Untuk kuantitatif, populasi adalah seramai 973 orang GPI seluruh negeri Johor, dan sampel mengikut Kerinci and Morgan ialah yang diperlukan ialah seramai 278 orang. Untuk kualitatif, instrumen yang digunakan ialah protokol temu bual, dan bagi kuantitatif ialah soal selidik. Bagi kualitatif, analisis data ialah menggunakan thematic analysis, di mana akan timbul tema dan subtema daripada temu bual yang dilakukan. Dan bagi kuantitatif, analisis data adalah kepada deskriptif dan inferensi. Atlas T version 8.0 ini adalah sedikit gambaran tentang hasil daripada interview yang dilakukan terhadap pakar, iaitu pertama lahirlah 3 tema utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga kepribadian. Ini sebahagianlah di mana dalam tema-tema ni terbentuklah pula sub-sub tema, iaitu untuk pengetahuan 3 sub-tema utama, iaitu proses, prosedur dan metakognitif. Manakala bagi kemahiran dilihat daripada 2 sudut, iaitu kognitif dan efektif, dan akhir sekali ialah kepribadian. Mixed method yang dilakukan. Jadi jangkaan dapatan untuk kuantitatif ialah keperluan elemen-elemen, akan terbitlah keperluan elemen-elemen kebat dalam pengajaran ayat kefahaman Al-Quran oleh guru pendidikan Islam sendiri. Yang kedua, perbezaan antara option, pengalaman dan kelayakan akademik, dan hubungan antara setiap elemen kompetensi yang telah dijalankan. Kemudian akhir sekali terhasillah kerangka kompetensi kebat pengajaran ayat kefahaman Al-Quran bagi GPI sekolah menengah.
Justru itu kesimpulan daripada kajian ini ialah kompetensi GPI sangat diperlukan dalam kebat pengajaran ayat kefahaman Al-Quran. Kebat memerlukan GPI melakukan sesuatu dengan maklumat, fakta atau idea dari Al-Quran dengan memberi makna dalam kehidupan, bukan sekadar bacaan dan hafazan. Elemen-elemen pengetahuan, kemahiran dan kepribadian perlu kepada kajian. Dan hasil kajian perlu dikuasai oleh GPI kerana perkaitan antara kebat dengan pengajaran ayat kefahaman Al-Quran memerlukan transformasi pengajaran yang lebih aktif. Menghafal sesuatu perkara tak sama dengan berfikir tentang sesuatu perkara. Mengingat sesuatu perkara tanpa berfikir umpama robot. Murid melakukan apa yang telah diprogramkan. Justru amatlah diharap terhasil satu kerangka kompetensi kebat pengajaran ayat kefahaman Al-Quran sekolah menengah bagi menambah baik pengajaran Al-Quran sedia ada. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.